إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan kita daripada 40 kisah teguran Rasulullah buat umat. Semalam kuliah maghrib kita berhenti pada kisah yang ke-33, dosa seseorang tidak akan dibebani oleh orang lain. Pagi ini kita sambung pada kisah yang ke-34, iaitu menjatuhkan talak 3 kepada isteri. Hadis yang diletakkan di sini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad daripada Az-Zuhri, yang mana telah menyampaikan kepadanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni ialah tabi'in, anak kepada sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam, dan dia ni ialah anak menakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia yang meriwayatkan hadis ni daripada mak menakan dia, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, ja'at imra'atu Rifa'atal Qurazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisah. Telah datang isteri kepada seorang yang bernama Rifa'ah Al-Qurazi kepada Nabi, dan pada waktu itu aku sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa indahu abi Abu Bakrin As-Siddiq, dan di sisi Nabi juga pada waktu itu ialah ayahku, kata Aisyah, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Faqalat, lalu berkata isteri Rifa'ah ni, ya Rasulullah, inni kuntu tahta Rifa'ata fatalliqani fabatta talaqi. Kata isteri Rifa'ah, aku dahulu pernah berkahwin dengan Rifa'ah, kemudian dia menceraikan aku dengan talak 3. Fatazawwajtu ba'dahu Abdurrahman bin Zubair, lalu telah berkahwin denganku selepas daripada penceraian tersebut lelaki yang bernama Abdurrahman bin Zubair. Wa innahu wallahi ma ma'ahu ya Rasulullah mithlu hadhil hudbah. Kata isteri Rifa'ah, dan demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak pernah bersama dengannya seperti kain yang belum diambil lipatannya ataupun penutupnya. Dalam erti kata yang lebih mudah, dia tak pernah bersama dengan suami dia yang kedua ini, iaitu Abdurrahman bin Zubair. Wa akhadhat hudbata min jilbabiha fasami'a Khalid bin Sa'id qawlaha wa huwa bil babi lam yu'dhan lahu. Kemudian dalam hadis itu dia sebut, maka Khalid bin Sa'id mendengar percakapannya, seorang lelaki lagi. Khalid bin Sa'id mendengar percakapannya sedangkan dia duduk di pintu dan tidak masuk ingin mahu berjumpa dengan Nabi. Aisyah berkata, Khalid berkata, wahai Abu Bakar, bukankah perkara ini akan selesai jika disampaikan kepada Nabi?
Abu Bakar berkata, maka tidak, demi Allah, tidaklah Nabi SAW mendengar berita ini melainkan dalam keadaan tersenyum, iaitu berita Rifa'ah Al-Qurazi, isterinya telah ditalakkan oleh beliau, lalu isterinya kahwin dengan suami yang kedua, iaitu Abdul Rahman bin Zubair, tak pernah bersama. Lalu bila mana Nabi dengar kes ni, Nabi senyum. Sambungan hadis tu, maka Nabi berkata kepada isteri Rifa'ah tersebut, jika engkau mahu kembali kepada Rifa'ah, tidak boleh sehingga engkau merasai madunya dan merasai madumu. Ini ialah kinayah ataupun perlambangan kepada harus berlaku persetubuhan di antara Rifa'ah, isteri Rifa'ah ni yang sudah diceraikan, tiga ni, bersama dengan suami barunya iaitu Abdul Rahman bin Zubair. Hukum ni kita maklumlah. Maka ianya menjadi petunjuk selepas daripadanya, kata Nabi. Maknanya selepas daripada tu, kalau bercerai dengan Abdul Rahman bin Zubair, maka bolehlah kamu patah balik kepada Rifa'ah Al-Qurazi. Dalam hadis ni nak sebut tentang satu perkara yang berlaku pada zaman dulu dan juga zaman sekarang, yang disebut sebagai perkahwinan muhallil ataupun nikah muhallil. Orang Melayu kita panggil kahwin Cina buta. Tak tahu kenapa istilah tu keluar di sisi orang Melayu. Cuma ianya ialah perkahwinan yang dilakukan untuk melepaskan halangan daripada talak tiga tu untuk kembali balik. Isteri yang telah ditalak tiga tu untuk patah balik kepada suami yang awal tadi. Cumanya suaminya tu meletakkan syarat supaya tidak melakukan persetubuhan dengan isteri dia yang telah ditalak tiga ni. Sebab perasaan dia rasa tak sukalah bila mana itu ialah isteri dia dulu, tapi tiba-tiba dia terhalang, dia nak dapatkan balik isteri dia yang lama ni, dia telah buat perjanjian dengan satu orang lelaki yang menjadi pihak untuk melepaskan dia pada halangan tu. Tapi dia letak syarat, kamu tak boleh bersama dengan isteri aku yang dah ditalak ni, melainkan kamu kahwin dan kamu cerai, lepas tu aku akan ambil balik. Tapi walau macam mana pun, hukum syariat meletakkan bahawasanya halangan itu tidak berpada dengan akad nikah kemudian cerai. Dia mesti akad nikah, bersetubuh, baru cerai. Kita maklum. Maknanya ini ialah maklumat-maklumat yang sudah maklum dalam masyarakat kita. Cuma nak sebut dalam hadis ni sebab nak synchronize dengan tajuk buku kita ni, iaitu 40 kisah teguran Rasulullah buat umat. Nabi mendegur umatnya supaya tidak terburu-buru dalam membuat keputusan, terutamanya dalam bab berkaitan dengan rumah tangga. Tidak bermudah-mudah mengikuti baharan emosi bagi lelaki lah, dengan mengambil peruntukan talak yang paling besar sekali dan efek dia pun besar, iaitu talak tiga. Istilah orang Melayu kita, dia panggil gila talak. Bila mana terlalu suka marah pada isteri ni dan terlalu bermudah-mudah untuk mengeluarkan perkataan talak, akhirnya dia sebut dengan talak tiga. Sebab tu Nabi sebut thalathun jidduhun najid wa huzzalahun najid wa hazzalahun najid. Tiga perkara kalau kamu buat main-main pun jadi, buat sungguh-sungguh pun jadi. An-nikah wat talaq war raj'ah. Akad nikah, talak dan juga rujuk. Semuanya isu perkahwinan. Semuanya isu perkahwinan ataupun disebut sebagai al-ahwal asy-syakhsiyah. Maknanya dalam bab perkahwinan perlu satu orang tu mengedepankan rasional dia. Sebab tu dari segi zahirnya pun kuasa talak itu diberikan kepada lelaki kerana kebiasaannya orang lelaki lebih mudah untuk menimbang dengan akalnya dan juga tidak terbawa-bawa, tak terpengaruh dengan emosi. Tapi tak dinafikan, ada lelaki-lelaki yang juga terkalah dengan emosi. Sebab memang dari segi ilmu psikologi pun, dia ada orang lelaki ni, walaupun dia lelaki, dia kuat juga dipengaruhi emosi dia. Dalam psikologi dia disebut orang lelaki yang ada sedikit feminis dalam diri dia, sifat keperempuanan. Dia tak perempuan, dia bukan lembut ke apa, tapi dia punya emosi dia tu, dia mungkin lagi mudah terasa berbanding setengah-setengah lelaki yang lain.
Dia ada, populasi ni wujud dalam kalangan orang lelaki. Seperti mana orang perempuan, dia ada kelompok dalam perempuan ni yang ada sifat maskulin. Maknanya dia tak seperti mana kebanyakan perempuan yang biasanya mengedepankan emosi. Ada setengah-setengah perempuan ni dia ada sifat maskulin, kelakian, macam orang lelaki. Kalau tuan-tuan nak tengok orang lelaki yang macam ni, biasanya dia duduk dalam bidang kulinari, biasanya lah. Taklah semua, tapi biasanya yang orang kata apa, yang ada jiwa macam ni. Macam orang perempuan yang boleh duduk dalam bidang ketenteraan apa semua, okey, yang macam tu dia ada sifat maskulin lelaki dia. Okey. Cuma nak sebutnya ialah macam-macam mana pun, tanpa kita melihat pada unsur psikologi dulu, melihat kepada benda yang lebih utama, iaitu kenapa perkahwinan itu dituntut dan kenapa ianya diberikan dalam agama kita. Adakah semata-mata ingin duduk sekali? Kalau kita baca surah Ar-Rum, Allah Ta'ala sebut tentang maqasid, matlamat daripada perkahwinan itu. Kita maklum benda ni, mawaddatan warahmah, untuk menimbulkan rasa kasih sayang dan juga menimbulkan rasa rahmat, iaitu melengkapi antara satu sama lain. Jadi teguran Nabi kepada sahabat ni nak tunjuk kepada kita dalam pengurusan rumah tangga perlu banyak unsur bertolak ansur, ataupun lapang dada, ataupun kita sebut sebagai orang yang mudah dibawa berbincang. Sebab tu dalam surah Asy-Syura Allah Ta'ala sebut wa aqimus salata wa atuz zakah wa amruhum syura bainahum. Antara ciri-ciri ahli syurga, orang bertakwa itu, mereka berusaha menyempurnakan salat dan berusaha untuk menunaikan zakat. Menunaikan zakat ni maksud sekali dalam tu ialah mudah bersedekah walaupun pada benda-benda yang sunat, bukan hanya menyelesaikan yang orang kata apa, yang wajib saja. Dan juga syura. Syura dengan makna mudah bawa berbincang. Satu orang tu kalau dia payah untuk dibawa berbincang, maka dia ada kekurangan ketakwaan pada diri dia. Dan antara elemen berbincang yang perlu banyak ada dalam hidup ni ialah dalam rumah tangga. Tak boleh satu orang tu dia rasa okey bila mana bergaduh dengan pasangan dia sampai sehari, sampai 2 hari, berlanjutan sampai 3 hari, sampai seminggu, bahkan sebulan. Bahkan ada orang makan tahun pun duduk dalam rumah sekali tapi tak pernah bercakap selama bertahun-tahun, walaupun pasangan suami isteri. Jadi ini benda yang perlu diambil kira. Orang bertakwa, benda yang paling dia tak suka ialah pergaduhan. Dan pergaduhan yang paling dia tak suka ialah bergaduh dengan orang yang paling dekat, yang selalu duduk ada depan mata kita, iaitu pasangan kita, ataupun kelompok yang lebih besar sikit, anak-anak kita. Dan orang beriman ni dia akan bawa lagi dalam masyarakat dia, komuniti dia, dan dia akan pergi lebih besar lagi, iaitu dia tak suka bergaduh kepada semua orang. Memang tak dapat dinafikan manusia ni dia tak sempurna, tak sempurna daripada semua segi. Kita pasti akan ada kekurangan di mana-mana. Tapi ciri orang beriman, dia tidak melihat kepada kekurangan itu untuk jadikan sebab dia nak memburuk-burukkan orang tu selalu, ataupun cari pasal dengan orang tu selalu. Maknanya manusia dia ada kekurangan dan dia ada kelebihan, tapi jangan dijadikan sebagai kekurangan itu sebab untuk dia tidak hidup dan tidak berpijak di bumi yang nyata. Walaupun kita tak suka satu orang, dia tetap bahagian daripada manusia yang ada hak-hak yang perlu ditunaikan. Cuma kalau tengok pendirian Nabi, kalau orang-orang yang ada masalah ni, Nabi pilih untuk berurusan dengan dia sekadar sahaja, sekadar cuma sahaja. Maknanya tak buatlah urusan-urusan penting, urusan-urusan yang rumit, krusial, yang menyebabkan banyak nak kena jumpa dengan dia. Melainkan kalau ada pilihan, Nabi akan elak berurusan dengan orang seperti ini. Bahkan para sahabat pun bukan membenci, tapi untuk mengelakkan berlakunya benda yang lebih buruk, iaitu salah faham ataupun benda-benda negatif. Maknanya manusia dia memang hidup berkomuniti. Cuma setiap manusia ni dia ada baik dan buruk dia. Cara untuk menghindari keburukan yang ada pada manusia tu ialah kita tidak berurusan dengan dia pada benda-benda yang dia akan bersikap negatif. Dalam masa yang sama, manusia pun kena sedar, bila mana dia tahu pada diri dia ada benda yang tak elok, dia kena ubah diri dia. Sebab tu perkahwinan ni
Hakikatnya ialah untuk mengikis benda-benda buruk yang ada pada diri kita, lalu kita keluar daripada rumah kita, kita menjadi manusia yang menghimpunkan akhlak mahmudah pada diri. Sepatutnya satu orang yang berumah tangga ni, setahun dia berumah tangga, kehidupan dia lagi baik berbanding sebelum dia kahwin, setahun lepas sebelum dia kahwin. 2 tahun dia kahwin lebih baik daripada zaman bujang dulu. 3 tahun dia kahwin lebih baik pada tahun pertama perkahwinan dia. 5 tahun dia kahwin lebih baik daripada 3 tahun perkahwinan dia. Dan begitulah 10, 15 sampailah mati pun tidak bertambah pada diri dia makan kebaikan. Sebab perkahwinan ni adalah sebuah pembelajaran daripada cara berinteraksi dengan manusia. Sebab tu Nabi senyum ni, Nabi tidaklah ingin meremehkan perempuan ini dengan soalan dia, tapi Nabi nak sebutnya dan Nabi nak tunjuk pada kita manusia dia memang akan mengalami benda-benda seperti ini, tak dapat dielakkan. Bahkan kita tengok dalam kehidupan rumah tangga Nabi pun ada waktu ketika berlakunya tegang, gelombang, Nabi pun dilihat seperti mengambil sikap sedikit tegang kerana ada keperluan. Sebab tu ada hadis kita tengok dalam Bukhari dan Muslim, bagaimana Nabi ni sebulan tak berurusan dengan semua isteri dia, 99 orang. Semua Nabi tak berurusan. Kerana apa? Kerana ada benda yang kaedah tegurnya ialah dengan silent, diam. Ada benda yang kaedah tegurnya cakap terus. Sebab tabiat manusia ni dia berbeza-beza, dan walaupun kita rasa macam kita dah lama duduk dekat dengan dia, dia akan sentiasa keluar tabiat-tabiat yang lain. Terutamanya dalam rumah tangga. Sebab rumah tangga ni ikatan dia lagi dekat berbanding kawan, berbanding ayah dan anak, berbanding kita dan atas lagi pada kita, tok orang kita apa semua, ataupun adik-beradik kita. Perkahwinan dia lagi dekat, mengerat. Antara hubungan yang paling erat dalam komuniti manusia ni ialah perkahwinan. Lepas tu baru pergi hubungan ayah dan anak, ibu dan anak. Lepas tu baru pergi kepada hubungan adik-beradik. Lepas tu baru pergi antara hubungan dengan kawan-kawan, hubungan dengan masyarakat komuniti. Cuma yang paling rapat ialah hubungan antara pasangan hidup itu. Dan yang paling banyak ruang-ruang untuk berlaku keretakan pun dalam pasangan rumah tangga juga. Sebab itulah idaman iblis dalam kerja-kerja jahat yang syaitan buat ialah meruntuhkan pasangan yang sudah elok berkahwin, melakukan keretakan. Sebab tu selagi mana satu orang tu tidak melakukan akad nikah dengan perempuan yang dia duk rapat, atas nama dia kapul ke, dia kasih ke apa semua, dia tidak akan mengenali dan tak akan belajar sesuatu dalam hidup dia. Sehinggalah dia kahwin, baru dia akan belajar banyak benda. Dan perempuan tu pun akan terkejut, lelaki tu pun akan terkejut bila mana dia kahwin, rupa-rupanya ada sifat-sifat negatif yang waktu belum kahwin dulu tak ada. Dalam kahwin baru ada. Sebab syaitan dan gangguannya akan sentiasa upgrade. Ataupun ada sebahagian orang waktu dia sebelum dia kahwin, sikap-sikap baik tu belum ada pada diri dia, waktu dia kahwin baru ada, baru datang. Cuma yang diharapkan dalam agama ini daripada perkahwinan itu ialah melahirkan sifat-sifat baik yang makin bertambah. Kalau dulu kurang concern dengan orang sekeliling, lepas kahwin dia akan lebih concern, terutamanya concern kepada orang-orang yang dekat. Pasangan dululah, lepas pada tu keluarga. Dia bukan pergi ke kawan dulu, pergi ke orang jauh dulu, pergi ke orang yang tak dikenali dulu. Okay. Jadi tu kisah yang ke-34. Seterusnya kisah yang ke-35. Kisah yang ke-35, hadis yang diletakkan di sini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Hurairah di bawah tajuk menceritakan perihal mimpi buruk kepada orang lain. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Hurairah, telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kata lelaki itu, "Inni ra'aitu ra'si duriba." Aku melihat dalam mimpiku kepalaku telah dipukul. Fara'aituhu yatadahdah, dan kepalaku berputar, ataupun maksudnya ialah kepeningan. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tersenyum Rasulullah, kemudian Rasulullah menyatakan, "Yatruqu ahadukumus syaitan fayuhawwalu lahu thumma yaghdu yukhbirun nas." Syaitan mengunjungi seseorang daripada kamu sehingga datang rasa takut kepadanya. Kemudian pada waktu pagi hari dia pergi
dan menceritakannya kepada orang ramai. Maknanya Nabi nak beritahu pada lelaki ni, jangan serius sangatlah dengan mimpi semalam tu. Sebab mimpi semalam tu ialah daripada tarkush syaitan, ketukkan syaitan ke dalam minda satu orang. Dalam hadis ni Nabi nak tegur kepada sebahagian para sahabat dan juga kepada umatnya, macam mana dia nak mengurusi alam separa sedar ni, iaitu alam mimpi. Kita maklum mimpi ni dia ada 3 pembahagian. Pertama, ru'yah sadiqah, mimpi yang benar. Yang kedua ialah adghathu ahlam, iaitu mimpi yang datang daripada syaitan dengan tujuan untuk menyedihkan syaitan tu. Yang ketiga ialah hadithun nafs, iaitu mimpi yang datang kerana gangguan emosi yang tak stabil. Maknanya perasaan yang dibawa sebelum tidur dimasukkan ke dalam tidurnya dan akhirnya memberikan imajinasi kepada otaknya waktu dia tidur. Antara ketiga-tiga kategori ni yang terbaiknya hanyalah yang pertama, iaitu ru'yah sadiqah. Kita pun tahu Nabi SAW bila mana menunjukkan kepada kita tata cara tidur. Tidur ni dia ada kaedah dan beberapa benda yang perlu dibuat sebelum daripada kita tidur. Sebab tu kalau kita buka kitab-kitab yang menghimpunkan zikir-zikir harian Nabi, sama ada yang paling ringkas seperti Hisnul Muslim ataupun Amalul Yaumi wal Lailah oleh Ibn Daud ataupun Ibn Sunni, ataupun pergi kepada yang lebih besar lagi iaitu Al-Azkar oleh Al-Imam An-Nawawi, dia akan ada satu part nama dia Azkarun Naum. Zikir-zikir, ritual-ritual yang perlu untuk kita lakukan sebelum tidur. Kalau kita ambil contoh risalah yang paling ringan, iaitu Perisai Muslim. Dalam Perisai Muslim ataupun Hisnul Muslim ni, kita boleh tengok ada lebih kurang hampir 20 zikir, merangkumi bacaan-bacaan yang perlu untuk kita lakukan sebelum kita tidur. Bermula daripada membaca 3 kul sebanyak 3 kali, lalu disapukan kepada seluruh badan, ini hadis yang sahih. Seterusnya kepada ayat kursi, seterusnya kepada 2 ayat terakhir daripada surah Baqarah, dan zikir-zikir dan juga amalan-amalan yang lain, bacaan-bacaan Al-Quran yang lain. Kalau zikir kita maklum, antaranya adalah zikir yang diriwayatkan daripada Fatimah radhiyallahu anha tentang Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33, 33 dan juga 34. Sebahagian riwayat kata 33, 33, 33. Satu lagi yang ke-100 tu ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ni kita boleh cari sendiri. Cuma saya nak sebutnya ialah tinggal lagi buat ataupun tidak. Antara benteng supaya kita ini tidak terkena adghathu ahlam, mimpi syaitan, dan yang ketiga ialah hadithun nafs, dan menjemput kepada diri kita ni ru'yatus sadiqah, ialah dengan bereskan semua zikir-zikir ni. Kalau tuan-tuan betul-betul amalkan ke semua zikir-zikir ni mengikut apa yang dihimpunkan dalam Hisnul Muslim, itu yang paling ringkas, mengikut yang tu je, kita tidak akan mengambil masa lebih daripada 10 minit dengan bacaan yang sederhana hakikatnya. Tapi 7 minit itulah yang terasa begitu payah, berat untuk kita celah, kita buat. Paling-paling kurang satu orang tu dia kena baca ayat kursi, paling-paling kurang. Kalau dia terlampau malah, letih taruh mana pun. Dan bila mana dia bangkit pada tidur, ada juga benda yang dia kena buat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab dia Muwatta, bila mana Nabi kata, "Idza nama ahadukum", bila mana satu orang di antara kamu tidur, "Ya'qidu syaitanu fi qafiyati ra'si ahadikum thalathata 'uqadin." Syaitan akan mengikat di hujung kepala setiap anak Adam itu dengan 3 ikatan. Qafiyah tu maksudnya bahagian belakang. Kata para ulama, dia memegang otak kita yang bahagian belakang, ataupun yang dekat dengan saraf tunjang kita apa semua. Itu pandangan yang berbeza-beza. Cuma nak sebutnya, 3 ikatan itu tidak akan terurai sehingga kita selesai buat 3 benda waktu kita bangun tidur. Pertama, kita berwudu, mengangkat diri daripada hadas besar dan juga hadas kecil. Tak nak mandi tak apa, tapi yang penting berwudu. Dan mandi itu lebih sempurna.
maka terurai, terlepas pada diri kita ni ikatan pertama. Masih lagi ada dua ikatan. Sebahagian riwayat sebut lebih awal lagi ialah kita kena sebut nama Allah dulu. Mana bangkit pagi tu menyebut nama Allah. Sebutlah apa-apa. Astaghfirullah. Apa-apa saja, Allahu Akbar. Walaupun ada doa-doa yang Nabi sebut. Doa pun dikira dalam mengingati Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca doa tu, lepas tu mandi, itu uraian yang kedua. Baca doa tu uraian yang pertama selesai. Menyebut nama Tuhan tu uraian yang pertama selesai. Mandi bersuci, uraian yang kedua. Uraian yang ketiga ialah menunaikan salat 2 rakaat. Salat sunat. Para ulama banyak menyebut ianya ialah salat sunat. Mana yang paling-paling kurang pun orang itu dia menunaikan 2 rakaat qabliyah subuh, paling-paling kurang. Ataupun dia nak buat tahajud disusuli dengan witir, dan disusuli dengan 2 rakaat qabliyah, dan seterusnya salat subuh. Bila mana satu orang tu dia lepas tiga-tiga tu, maka jadilah diri dia itu tayyibin nafs, diri yang baik, cergas untuk melakukan segala aktiviti dalam hidupnya pada hari itu, dan yang paling utama ialah aktiviti ibadah, baru pergi kepada aktiviti-aktiviti keduniaan yang lain. Maknanya nak sebut pada kita bahawasanya ini ialah cara untuk membentengi diri kita daripada terkena mimpi-mimpi yang mengarut. Termasuklah mimpi waktu tidur di siang hari pun. Sebab tu kena selesai benda ni. Sebab di siang hari pun boleh datang juga mimpi-mimpi ni. Tidur antara khailulah, ataupun tak ada kerja, hari cuti apa semua, kadang-kadang ambil masa panjang sikit untuk tidur, pun boleh mengganggu kita sekiranya kita tidak selesai pada benda ni. Ada sebahagian para ulama sebut, selesaikan juga zikir pagi untuk mengelakkan waktu kita tidur di siang hari ni kita ngarut, kita bawa benda-benda yang tak betul dalam mimpi kita. Okay. Kemudian ada satu lagi hadis yang kita boleh baca pada pagi ni sebagai penutup kisah yang ke-36. Maknanya kita ada baki 3 kisah lagi, yang ni simpan Februari pula untuk habiskan kitab ni. Okay. Kisah yang ke-36, berjual beli arak. Hadis yang diriwayatkan daripada At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir daripada sahabat bernama Tamim Ad-Dari. Kata beliau, annahu kana yuhdi ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kull 'amin rawiyata khamrin. Falamma kana 'amu hurrimat ahda lahu rawiyah fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala innaha qad hurrimat. Qala fa abi'uha qala innahu haramun shira'uha wa thamanuha. Kata Tamim Ad-Dari, dia menceritakan bahawa Nabi dibawakan pada setiap tahun sebekas arak. Ni cerita sebelum pengharaman arak. Ketika mana tahun diharamkan arak, masih lagi ada orang membawakan arak kepada Nabi sebagai hadiah. Dalam riwayat, Nabi tak pernah minum arak ni. Tak pernah minum arak. Walaupun sewaktu sebelum pengharamannya. Sebahagian sahabat masih lagi meminumnya, tapi mengikut kadar. Iaitu kadar dekat-dekat dengan salat yang menyebabkan boleh mabuk, dia orang akan berpada-pada. Sebab arak ni kalau minum dengan kuantiti yang sedikit, dia tak memberi kemabukan. Tapi kalau minum banyak baru beri mabuk tu. Dan kita pun tahu arak ni di sisi masyarakat Arab ianya disebut sebagai bintul karam. Bintul karam maksud dia apa? Anak kepada pemurah. Sikap pemurah dalam bahasa Arab disebut sebagai al-karam. Pemurah ni mudah bagi benda-benda, mudah serve orang dengan sebaik-baik hospitality. Di sisi orang Arab, sebaik-baik hospitality ialah menyediakan arak kepada tetamu yang datang. Dulu. Sekarang ditukar dengan menyediakan kopi pahit pula. Dulu kalau diberikan arak kepada kita, kita tak minum, itu daripada bab menghina tuan rumah. Dan arak yang diorang sedia tu ialah arak yang paling terbaik. Lagi lama diperam, lagi jauh diambil, maka ianya sebuah kebanggaan bila tetamu datang minum. Dia macam kita hari ni, kita pergi rumah orang Arab, dia berikan pada kita kopi-kopi yang mahal. Kopi itu pahit. Dan dia pun letak dalam cawan kecil je. Dia tak letak cawan besar yang kita nak kena pegang dekat setengah jam nak bagi habis minum segelas tu. Kopi yang kecil je, cawan yang kecil, dia pun bagi kita minum, kita pun minum. Kita orang Melayu tak biasa minum kopi pahit ni.
Kopi yang zero sugar. Saya ingat dulu waktu belajar di Jordan ni, ada sebahagian kawan-kawan yang baru jakun lagi baru sampai negara Arab. Bila mana dihidangkan kopi di masjid, sebab waktu tu baru nak start kelas talaki Quran. Jadi syekh yang mengajar tu dia bawa kopi tu nak welcome pelajar-pelajar antarabangsa ni, ataupun disebut sebagai tulab wafidin, pelajar-pelajar antarabangsa. Bawa dengan bekas, dengan raga apa semua, macam tuan-tuan tengok di Masjidil Haram yang bawa dengan bekas, dengan raga apa semua tu, bagi kopi. Dia ada bawa air lain, cuma first round, yang pertama dulu, appetizer yang awal, bagi kopi. Lepas pada dia bagi kopi tu, dia bagi. Kawan kita ni yang datang pada Pantai Timur, Kelantan, kawan saya tu, dia minum pahit. Dia kata, Syekh, fi sukar. Maksud dia apa, Syekh? Ada gula? Orang Kelantan kan macam tu, makan kari pun nak kena ada gula, apatah lagi kopi. Makan roti canai, kuah kari, nak kena ada gula. Ini lagi kopi. Syekh tu muka berubah. Dia tetap pernah dalam kebiasaan kami ni, kopi ni orang letak gula. Jadi first nak welcome, tiba-tiba muka macam nak pelempang orang balik. Tak jadi nak welcome kawan tu, sebab kita tak tahu adab orang. Dia macam tuan-tuan pergi kedai Cina ke apa-apa saja, dia akan serve kita dengan kopi teh yang tak ada gula tu dulu. Adat sebahagian orang. Sebab tu kita pun kena jaga adat sebahagian orang. Janganlah kita jelapak sangat, ni kenapa pahit ni, tak letak gula ni, tak payah duk panggil-panggil lah bagi minum apa jenis macam ni. Kita adat kita memang bagi kopi, bagi teh yang dah ada gula. Cuma nak katanya ini first round, nanti akan datang yang manis lagi. Itu cara dia. Cuma bagi orang Arab dulu ialah bagi arak, okay. Jadi bila mana datang pengharaman itu, benda tu tak berlaku lagi. Ada orang datang bagi lagi kepada Nabi arak ni, tempayan arak yang banyak. Biasanya dulu arak ni diambil daripada Iran, tapi dulu Iran tak nama Iran, dulu Iran nama Iraq juga. Cuma dia panggil dengan Iraq awal dengan Iraq thani, Iraq 1, Iraq 2. Sebab tu dalam sebahagian syair-syair Arab, bila mana dia sebut Al-Iraqain, dua Iraq, iaitu Iraq sekarang, satu lagi Iraq ialah Iran sekarang. Dulu ialah satu tempat je, satu pentadbiran, satu penguasa saja. Okay. Biasanya datang daripada Shiraz, satu tempat, satu kota yang ada di dalam negara Iran sekarang, nama dia Shiraz. Kita pernah dengar ulama-ulama yang ujung nama dia ialah Imam Ash-Shirazi. Shiraz ni antara tempat penghasilan arak yang terbaik, peraman yang paling terbaik, anggur yang berkualiti. Jadi ada orang-orang yang dekat dengan Nabi ni, dia hadiahkan pada Nabi. Lalu Nabi kata pada tahun ini telah pun diharamkan. Lalu kata sahabat tu, juallah wahai Rasulullah, juallah, kalau tak nak minum pun jual. Nabi kata bahkan ianya haram pada jual belinya, menjualnya dan mengambil untung daripadanya. Cara Nabi tegur. Kalau kita tengok hadis yang dah kita lalu, daripada hadis yang ke-32 kalau saya tak silap, ataupun hadis yang ke-33, bila mana Nabi tegur para sahabat, respon Nabi ialah Nabi ketawa. Fatabassam ni nak terjemah ketawa pun tak tepat. Nabi senyum. Nabi tak menampakkan raut wajah macam nyampah dia ni, benda macam ni pun tak tahu. Maknanya Nabi senyum dulu. Bila mana tengok satu orang tindakan tu salah. Macam hadis 32 semalam, teguran Umar Al-Khattab ketika mana Nabi nak salatkan jenazah ketua munafikin Abdullah bin Ubay. Nabi senyum. Nabi kata, sudahlah wahai Umar, aku dah diberi pilihan untuk nak salat tak nak salat, aku pilih untuk salat. Nabi senyum. Seterusnya hadis yang ke-33 pun macam tu. Bila mana datang satu orang bawa anak dia, lalu Nabi pun senyum tengok anak dia. Nabi kata anak ini tidak akan menanggung dosa ayahnya, ayahnya pun tidak akan menanggung dosa anaknya. Hadis yang ke-34 pun, talak 3 tadi pun, isteri kepada Rifa'ah ni pun ada riwayat Nabi senyum. Hadis yang ke-35 pun, bila mana datang lelaki tanya tentang mimpi buruk dia, fatabassama Rasulullah, Nabi senyum. Hadis yang ke-36 pun, pagi ni, hadis yang ke-36 ni pun, riwayat Tamim Ad-Dari ni pun, fadhahika, Nabi ketawa. Ketawa Nabi ni tak melampau, maknanya dia macam senyum jugalah. Semuanya Nabi membawa reaksi yang sangat tenang dan sangat damai bagi orang yang tersilap langkah depan Nabi.
Maknanya taklah jadi awkward ke, sehingga orang tu jadi rasa macam tak selesa cara Nabi tegur. Melainkan Nabi cuba untuk selesakan. Sebab tu Nabi ni bila mana orang duduk dengan dia, Nabi berusaha untuk selesakan orang yang duduk dekat dengan Nabi. Walaupun orang tu buat salah yang kadang-kadang obvious salah je. Sebab tu Nabi pernah tegur seorang sahabat yang dia ni nampak macam malu lah dengan Nabi. Sehingga Nabi tenangkan dia. Nabi kata, ana rajulun ya'kulul qadid. Aku lelaki yang juga makan daging yang kering. Daging salai. Qadid ni ialah daging salai yang digunakan oleh orang-orang yang bermusafir untuk bagi tahan lama. Kita orang Melayu pun ada elemen daging salai ni untuk dibawa perjalanan. Tujuan Nabi sebut macam tu ni ialah Nabi nak suruh orang tu selesa. Tak apa, saya ni bukan jenis protocolized people. Saya ni bukan jenis orang yang nak kena tak boleh sila panggung depan saya, tak boleh buat itu, saya datang kena berdiri, bukan. Saya macam orang kampung biasa. Dia macam kita hari ni lah, bila mana satu orang tu kita nampak dia hebat, kita pun rasalah nak tunjukkan hormat dia dengan kita taklah buat mudah-mudah, tak ketawa, tak bercakap benda-benda mengarut depan dia. Sehinggalah orang yang dimuliakan tu dia kata, saya ni biasa je, saya ni geng-geng makan budu juga pun. Maknanya kalau dia orang Batak Timur, saya makan budu sama je. Saya ni bukan keluar-keluar daripada perut mak saya jenis makan daripada pinggan-pinggan yang mahal, bukan. Saya orang biasa. Maknanya itu ialah usaha untuk menselesakan orang. Jadi itu ialah cara Nabi tegur. Nabi kata, aku tak terima, kamu lupuskanlah dia dengan cara yang baik. Jual pun tak boleh, minum pun tak boleh. Jadi itu antara cara Nabi menegur umatnya. InsyaAllah untuk kali yang akan datang, kita ada baki 3 kisah lagi untuk kita selesaikan 40 kisah teguran Rasulullah buat umat ni. InsyaAllah kali yang akan datang kita akan sambung pada kisah yang ke-37. Untuk pagi ni kita berpada di sini sahaja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.